don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswardi mengenai tentang isu letak padu bawah Kementerian Digital Rafizi tak boleh dipercayai. Wan Ahmad Faizal, saya baca dia sikit. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mencadangkan agar pengkalan data utama padu dipindahkan ke bawah Kementerian Bidang Kuasa Kementerian Digital kerana menurutnya menteri yang bertanggungjawab pada masa ini Rafizi Ramli tidak boleh dipercayai. Okey, mari tengok respon detail break. So di morning dia akan nanti kita komen macam biasa. Tapi kita fahamlah pembangkang ni macam ni kan. MP letak padu bawah Kementerian Digital, Rafizi tak boleh dipercayai. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal mencadangkan agar pangkalan data utama padu dipindahkan di bawah kuasa Kementerian Digital kerana menurutnya menteri yang bertanggungjawab pada masa ini Rafizi Ramli tidak boleh dipercayai. Wan Ahmad Faizal berkata kerana Menteri Ekonomi mempunyai kaitan dengan sebuah syarikat data Invoke Solutions Sdn Bhd. Dia berkata Rafizi dulu adalah saudagar data menerusi syarikat tersebut yang diasaskannya. Saya ingin cadangkan mungkin untuk memastikan padu selamat terkawal dan dipercayai, ia dipindahkan di bawah Kementerian Digital. Apa yang saya khawatiri, rakyat tak percaya pada Pandan sebab dia ni dulu saudagar data, dia buat kerja di Invoke. Kita tahu apa yang dibuat berhubung kebocoran data dalam pemilihan PKR dulu. Jadi saya yakin Menteri Digital Gobin yang pegang padu, rakyat akan lebih ramai menyertainya, katanya. Invoke adalah entiti diasaskan Rafizi pada 2016. Setakat 23 Mac, bilangan pendaftaran dalam sistem padu ialah 7.7 juta berbanding 8 juta, bukan 27.7. Sudah sampai ke 8 juta, 8 point something juta sudah. Terdahulu Rafizi berkata terdapat antara 400,000 pendaftaran dibuat sehari. Wan Ahmad Faizal turut menasihatkan agar kerajaan cermat dalam melaksanakan ini RU lain pula. Alright. Okay. Now, dia kata Rafizi tidak boleh dipercayai, therefore kena letak pada digital. kalau ni Wan Faizal sebenarnya, ni nak cerita tuan-tuan. Wan Faizal ni sebenarnya dia tak percaya pada sesiapa pun. Even letak bawah digital pun still Pakatan Harapan. Dan Wan Faizal pun tahu, termasuk Wan Faizal nanti dulu yang dapat manfaat Invoke ni tuan-tuan, antaranya adalah Wan Faizal lah. Bersatu ni adalah antara parti yang dapat manfaat daripada research Invoke. Dan Invoke ni not the only one yang buat research kat Malaysia berdasarkan data. Tapi Invoke antara yang awal lah. Kan? Yang buat research antara berdasarkan data. Antaranya Ilham Center, Merdeka Center. Kemudian ada lagi center-center yang lain yang tak terkenal pun. Banyak juga. Termasuklah kepada parti Bersatu sendiri. Dan Wan Faizal kena berterima kasih kepada Invoke sebenarnya sehingga mampu menjadi kerajaan pada tahun 2018. Kan? Bila dia kata patut kerana rakyat tak percaya sebagainya, dia lupa bahawa dia sendiri yang bermanfaat daripada Invoke. Directly or indirectly. Sehingga mampu menjadikan dia kerajaan pada tahun 2018. Pada waktu itu. Tapi, yelah, kan, manusia ni mudah lupa. Kan? Bak kata Mahathir Melayu mudah lupa. Dia lupa tu bukan sebab apa. Sebab dia lupa bahawa dia bukan lupa, dia nak cari isu. Kononnya rakyat tak percaya pada Rafizi. Now, setelah 3 bulan, kita telah berjaya hampir mendaftarkan 50% isi rumah yang layak berusia 18 tahun ke atas. 50% tuan-tuan. Within only 3 months. 3 bulan saja daripada 2 Januari sampai 31 hari bulan Mac ini. Hanya lebih kurang 3 bulan, 50%. Almost 10 million, 8 million. Sekarang ni mungkin dah capai 9 million. Mungkin by the end of this weekend, mungkin dah boleh dapat about 10 million, kita kata. Which is about almost 50% daripada jumlah, apa orang kata, bukan penduduk, tetapi mereka yang layak untuk didaftarkan kepada padu. Sebab padu ni untuk 18 tahun ke atas. So, daripada situ, kita kata apa yang gagalnya. Sebenarnya padu macam saya kata tempoh hari dan Rafizi dah sebut, padu ni sudah mendaftarkan semua data-data kita. Termasuklah data Wan Faizal. Cuma nak update kata update terpulang kepada individu masing-masing. Tapi lebih accurate sebenarnya kalau kita update supaya memudahkan bantuan. Tetapi kalau rasa tak nak ada bantuan, tak nak orang membantu, dan tak ada masalah. So bila Fuad Zakarshi mengkritik padu tempoh hari kan, Rafizi kata ada ahli politik kritik padu sebab isu peribadi. Menteri Ekonomi Rafizi berkata, kritikan ahli politik termasuk MKT UMNO Muhammad Fuad Zakarshi berhubung pangkalan utama, data utama hanyalah bersifat peribadi.
Rafizi kata kereta tersebut langsung tidak menjejaskan pelaksanaan sistem itu, sebaik saja tempoh proses berakhir 31 Mac ini. Yang bising ni Puat je. Puat ni kalau Malaysia kaya raya pun dia masih lagi tak bersetuju dengan saya. Kerana dulu saya bawa isu 1MDB semasa dia menjadi ketua pengarah jasa. Dan dia kalah pilihan raya. Dulu Puat Zakarshi ni adalah ketua jasa, sekarang Jcom lah. Jadi ia bersifat peribadi. Maksudnya jasa lawan Rafizi, jasa kalah. Kalau tengok ada 3-4 tokoh politik yang bising itu kerana isu peribadi. Tapi itu tidak menghalang pelaksanaan padu, katanya. Pada 24 Mac, Puat menyifatkan sistem padu sebagai gagal, ekoran kelemahan dalam sistem kerja serta komunikasi. Dia juga berkata ia menggambarkan kegagalan Rafizi sebagai menteri yang bertanggungjawab. Rafizi dikatakan raja formula gagal. Formula dia semua tidak menjadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu padu. Padu itu dilihat gagal. Katanya sambil membangkitkan kerajaan Sarawak yang terbuka menyatakan kebimbangan berkaitan sistem padu itu. Now, bila disebut kerajaan Sarawak, tuan-tuan, sebenarnya yang sebut bimbang tu sebenarnya hanya segelintir je pemimpin Sarawak. Saya nak tunjuk. Ini laporan terkini 25 hari bulan 3. 25 hari bulan 3. Berapa hari yang lepas? 2 hari yang lepas. Ini adalah YB Sharifah Hasidah, adun kampung saya. Adun saya lah. Sarawak sokong hasrat bantu rakyat menerusi padu. Kan? Pada dasarnya kerajaan Sarawak menyokong hasrat murni kerajaan persekutuan untuk memastikan sumber kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia disalurkan dengan berkesan. So sebenarnya Sarawak tak ada masalah. Malah kalau kita nak cerita, Sarawak adalah antara paling tinggi daftar padu. Kan? Shah Alam, Sarawak dilaporkan menjadi negeri yang paling tinggi mendaftarkan padu. Menjadi penduduk yang mendaftarkan maklumat mereka dalam sistem pangkalan padu walaupun terdapat arahan penangguhan pendaftaran tersebut baru-baru ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kata arahan tersebut terhad kepada kaki tangan kerajaan negeri, bukan kepada seluruh rakyat berdasarkan memo Residen Seri Aman yang tular baru-baru ini. Menurutnya, kerajaan akan berbincang dengan Sarawak berkenaan arahan penangguhan tersebut pada minggu hadapan. Sarawak mencatatkan pendaftaran padu paling tinggi. Arahan tersebut tidak menjejaskan pendaftaran rakyat Sarawak terhadap padu. Macam kita kata lah, sebenarnya daripada segi pendaftaran padu itu sendiri tak ada terjejas dengan apa-apa sekalipun di Sarawak. Malah macam saya kata, weekend ini, Sabtu dan Ahad ini, insyaAllah kami akan mengadakan booth di Kubah Ria, Kuching, Sarawak, di Kubah Ria Petrajaya Sarawak untuk mendaftarkan padu sebelum maksudnya pecutan akhir. Jadi sesiapa yang berada di kawasan Petrajaya atau sekitarnya yang boleh datang ke Kubah Ria 10 pagi hingga 3 petang Sabtu dan juga Ahad. Ahad tu kita ada bubur lambuk maka bolehlah datang mendaftar padu. Kat mana nanti carilah. Kami nak kata kat mana tu susah, tuan-tuan, sebab kami pun adalah benda-benda prosedur yang kami kena ikut, kan. Tapi kami akan ambil inisiatif untuk mendaftarkan sebab ramai yang bertanya macam mana nak daftar dan sebagainya. So kita ambil inisiatif tersebut, and that is perkara yang kami akan lakukan, insya-Allah. And that's why saya kata, tuan-tuan, Sarawak tak nak ketinggalan dalam isu ini. Sebab apa? YB pun takut. Kata kalau ada ketinggalan dan sebagainya, jangan tanya lagi federal, tanyalah dengan YB. Kenapa? Sebab YB yang apa orang kata, YB Sarawak lah yang mengarahkan supaya tidak mendaftarkan padu, kan. Well, itu yang berlaku lah. Okay, alright. Timbul baru-baru ni, tuan-tuan, tentang subsidi. Okay. Ada yang mengatakan bahawa subsidi ni akan dihapuskan. Habislah kita. RON 95 akan diapungkan. Sebagaimana kita bukan tak pernah mengapungkan RON 95. Kita pernah apungkan RON 95, iaitu pada 2016 kot. Pada zaman Najib memerintah dahulu, kita pernah apungkan RON 95 dan 97. 97 memang sampai sekarang diapungkan lah. Tapi 95 kita pernah apungkan sehingga RON 95 naik RM3 lebih. Okey, tuan-tuan, saya nak cerita. RON 95 akan diapungkan. Okay? Ini saya cerita awal dulu lah. Ya, subsidi RON 95 akan ditarik balik. Apa is subsidi RON 95 akan ditarik balik? Ya. Habis macam tu? Betul lah. Teruklah kerajaan ni. Relax lu.
Kan? Itulah masalahnya korang ni. Korang baca heading je, kau tak baca habis. Engkau dengar setengah je, engkau tak dengar habis. Lepas tu baran, lepas tu shaking. Dengar lu cerita habis. Ini pun antara kelas yang saya buat lagi, macam mana cara mendengar, how to listen. Okay tuan-tuan, cerita dia macam ni. Subsidi itu akan ditarik daripada maksudnya RON 95 akan diapungkan. Ini cadangan Saya tak tahu final draft kerajaan bagaimana, tetapi cadangan dia sekarang ini subsidi akan dihapuskan daripada RON 95. Now, bila subsidi itu dihapuskan, erti kata lain RON 95 dan juga diesel, dua-duanya tidak ada subsidi langsung. Bermakna semua kita, seluruh rakyat Malaysia, warga asing, orang kaya, orang miskin, warga asing, orang di sempadan Singapura, Thailand, Singapura, Thailand dan juga sewaktu dengannya akan membeli berdasarkan harga apungan, harga di pasaran. Namun begitu, berdasarkan sistem padu ini, maka rakyat akan diberikan bayaran ataupun mekanisme penyasaran subsidi direct kepada individu. Direct kepada individu tersebut untuk dapat subsidi tersebut. Baik, macam mana mekanisme, bagaimana? Ada yang kata tunai, ada yang kata kad. Itu mekanisme itu kemudian. Dan dia takkan berlaku dalam bulan puasa raya ni, takkanlah. Dia selepas ini akan berlaku. Now, kenapa kita nak, kita kena faham tuan-tuan. Yang pertama, penyeludupan minyak kita, diesel terutama di kawasan sempadan. Mereka beli barang-barang subsidi. Dia bukan minyak je nanti, termasuk barang subsidi lain. Mereka beli minyak subsidi kita, dijual balik dekat Thailand, dijual balik dekat Singapura. Dia tak jual kat Singapura lah, tapi dia guna kat Singapura. Kereta mereka kereta besar. So, akhirnya wang subsidi, dulu Petronas spend around 30 billion, 20 billion saja untuk subsidi. Sekarang ini kerajaan spend 30 billion untuk subsidi. Sekarang ini kerajaan spend pada tahun 2022 80 billion. Dulu 30 billion, sekarang 80 billion untuk subsidi. Dan kalau tidak ada mekanisme kita ambil, dijangka akan meningkat sehingga lebih 100 billion hanya untuk subsidi. Bermakna 1/3 bajet kita, 1/4 bajet kita nanti hanya untuk bayar subsidi je tuan-tuan. Okey lah Is, lantak lah, yang penting kami dapat subsidi. Betul, kamu dapat subsidi, kamu tak dapat banyak, yang dapat orang lain. Warga asing, orang di sempadan, yang dapat orang-orang kaya. Mereka akan dapat subsidi. Kereta kamu tu boleh muat RM50 satu full tank. Tuan-tuan tahu, ada kereta dia orang RM200, RM300. Saya pernah tengok RM800. Tak adalah RM800, tak ada. RM300-400, RM200-300 full tank. Bukan satu kereta, dia ada banyak kereta sebab dia kaya. So, diorang akan dapat lebih subsidi, tapi padahal dia orang mampu je bayar harga tanpa subsidi. Tapi diorang yang akan dapat subsidi. So, siapa yang kena menanggung? Kerajaan. Okey, ada satu argument kata, dan saya dengar ada satu podcast tu lah, dia kata, bukankah minyak kita ni kita jual? Sebenarnya minyak Malaysia ni adalah minyak yang berkualiti tuan-tuan. Minyak Malaysia adalah minyak berkualiti, nama dia Tapis. So Tapis ni kita ekspor, kita tak buat kat dalam negara. Kita ekspor sebab kualiti dia tinggi. Minyak yang kita guna tu kita import sebab minyak tu murah. So ada perbezaan. Ada untung lah, senang cerita. Namun begitu, untung tersebut dulu bolehlah cover subsidi, sekarang tak boleh. Untung tu 35 bilion. Petronas bayar kepada kerajaan 35 bilion. 35 bilion Petronas bayar kepada kerajaan. Daripada segi maksudnya royalty, emolument, bayaran lah. Daripada segi minyak itu saja. Tetapi bajet kita untuk subsidi sekarang 80 bilion, 35 bilion tu tak boleh cover. Dan majority, saya boleh kata, dia bocor kepada warga asing, orang kaya dan juga orang-orang lain yang mana tak sampai kepada rakyat yang sepatutnya. And that's why sekarang ini kita dah mula melihat mekanisme B80. Dia ada B80, dia ada T20, T20, B80. So B80 ni adalah mereka yang dulu dalam kalangan B40 dan M40. Dipanggil B80 sekarang ni. 80% bottom 80%. So bottom 80% ni dilihat bagaimana nak menyasarkan bantuan itu kepada mereka. Bagaimana nak menyasarkan dana itu kepada mereka supaya
contoh kalau orang di sempadan masuk ke dalam negara kita, dia nak beli minyak, alah tak dia lah. Dia nak beli 10 tangki minyak pun tak ada masalah. Sebab harga itu tak ada subsidi kat situ. Sebenarnya kalau ikutkan, correct me if I'm wrong lah, Thailand, minyak dia mesti lagi mahal daripada minyak kita, even tanpa subsidi. Correct me if I'm wrong on this lah. Okay, dalam komen saya satu lah, baik isi padu ni kita sebagai rakyat yang B20, B40, M40 ni isi je lah, bukan kita orang kaya. Apalah kita nak takut. Yang takut nak isi ni orang kaya, takut nak dedah harta dia orang. Kita nak dedah apa? So tak ada apa benda yang nak takut. Selama ni pun kita dah memang macam-macam lah kita duduk isi semua bank, insurans lah, apa semua dah maklumat kita yang mana terdedah dah. Kalau kita kadang-kadang ramai yang duk call kita, kata dari sini dari sana, promote macam-macam kan. So benda tu dah biasa dah. So isi je lah padu. Semoga bila kita semua isi padu ni, semoga kita akan dapat lah bantuan bila kerajaan ni. Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.